Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, menyambung sesi kuliah ataupun forum kita dalam Perkampungan Sunnah Siri ke-8 pada tahun ini, dan slot ini merupakan slot yang terakhir bagi slot forum lah, slot forum yang terakhir bagi siri Perkampungan Sunnah pada kali ini, dan menampilkan dua orang tokoh panelis yang saya kira tidak asing lagi di peringkat kita, iaitu sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Khairil Anwar bin Abdul Latif yang sekarang bertugas sebagai pegawai agama di Institut Jantung Negara, dan sebelah kiri saya Al-Fadil Ustaz Datuk Abdul Rashid bin Idris sekarang bekerja sendiri dan juga merupakan penasihat Institut Qayyim. Tuan-tuan, pada petang ini kita akan membicarakan satu tajuk, iaitu berkaitan dengan paranormal. Mungkin ia ada kaitan dengan satu tajuk besar yang menjadi tema program kita Perkampungan Sunnah Siri ke-8 ini, iaitu membanteras syirik, menghapus khurafat. Jadi saya dengan keterbatasan waktu yang ada sejam ini, asalnya kalau ikut jadual ada 3 orang, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim. Walau bagaimanapun Ustaz Muhammad Nazim memberi ruang kepada 2 orang panelis yang datang dari luar Perlis untuk sama-sama memberi sumbangan dan juga bersama dengan tuan-tuan ruang waktu yang lebih luas untuk mereka memberi maklumat-maklumat ataupun menyampaikan sesi forum. Jadi tanpa melengahkan masa, saya pergi kepada soalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan topik paranormal ini. Secara asasnya ataupun fundamentalnya, bolehkah Ustaz jelaskan tentang maksud istilah paranormal ini, dan apakah perkara-perkara yang termasuk dalam kepercayaan khurafat berkaitan dengan paranormal ini? Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Khidir. Panel berikutnya Datuk Abdul Rashid Idris. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kali ini Perkampungan Sunnahnya tajuknya syirik dan khurafat. Semua tajuk-tajuk yang telah dibentangkan daripada Jumaat subuh sampai hari ni ke saat ini, dia punya isi kandungannya dia bertindan-tindan. Sama aja lebih kurang, tapi tak ada masalah. Kerana at-tikrar yu'allimu syuttar. Kerana dengan pengulangan-pengulangan tu, maka dia mengajar kita dan dia memberikan kecerdikan kepada kita tak? Apabila kita sebut tentang paranormal, oleh kerana saya bukanlah ahli paranormal, so apabila kita lihat kepada takrifan paranormal, kalau buka kepada Kamus Dewan, rupanya dah ada dalam Kamus Dewan dah, paranormal ni dah jadi bahasa Melayu. Walaupun asal paranormal itu kalau ikutnya adalah perkataan English, daripada bahasa Inggeris, dan penggunaan orang-orang ataupun penggunaan bahasa Inggeris terhadap paranormal itu dah lama dah. Kalau tengok dalam dah 19 tahun 1920-an telah ada dah terms paranormal. Dalam Kamus Dewan paranormal dikata tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Paranormal adalah tidak dapat dijelaskan secara saintifik. Asal perkataan terminologi paranormal, para dan normal.
Normal itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala telah jadikan yang berjalan alam ini di atasnya. Itu fitrah yang semuanya itu apabila kita lihat, apabila kita sebut normal pada alam, adalah perkara yang boleh dibuktikan secara saintifik. Dan Islam adalah agama yang tak pernah menyelisihi sains. Bahkan sains itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Apabila dunia ataupun alam ini dia berjalan secara saintifik, dan saintifiknya itu boleh dibuktikan dengan metod saintifik, maka itu dipanggil normal. Para adalah perkara yang beyond, benda yang melangkaui, benda yang kontradik kepada normal, maka itu dipanggil para. Paranormal adalah benda yang kontradik, benda yang mengatasi kepada normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hatta kehidupan manusia ini adalah berdasarkan dan sesuai dengan sunnatullah, fitratullah. Allah telah menjadikannya fataran nasu 'alaiha, dan kita itu hidup di atas fitrah itu. Dan apa saja yang bercanggah dengan apa yang dinyatakan tadi dipanggil paranormal. Kemudian kalau kita tengok dalam sinonim kepada perkataan paranormal, ada supernatural, ada dipanggil metaphysical. So ini sinonim dengan paranormal. Dan apabila kita membicarakan lagi tentang paranormal, dan bila kita sebut tentang normal, adalah benda yang berjalan mengikut saintifik yang kita sebut, dan boleh dibuktikan dan boleh kita lihat dari sudut kajian empirical dan scientific method. Tapi apabila dia masuk dalam yang dikatakan paranormal, benda yang tak boleh nak dibuktikan, ini sama dengan ghaib dalam agama Islam. Benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dah disebut oleh Ustaz apa nama? Bukan forum sebelum tadi. Ustaz Asri tadi dah sebut tentang ghaib. So ghaib, benda yang Allah Ta'ala tak beri kita ini ilmu, sama ada dia itu ghaib mutlak atau ghaib nisbi. Ghaib mutlak hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ghaib nisbi kemungkinan berdasarkan ilmu, berdasarkan mungkin waktu sekarang atau waktu ke depan, itu semua paranormal. Kemudian kalau kita tengok kepada orang putih ni, bila sebab dia tengok apa nama benda ni, dia kena dengan pseudoscience, sebab benda yang epek-epek ni. So dia bahagikan benda yang dalam capahan ruang lingkup paranormal ini, antaranya dia sebut adalah benda-benda yang melibatkan ghost, hantu, ghost hunting, duk cari-cari hantu itulah. Dan itulah mungkin yang kita terbayang bila sebut paranormal. Ni pok-pok cari hantu ni tak ada kerja, hantu pun tak cari dia pun. Yang berikutnya, benda yang berkenaan tentang kriptozoologi. Kriptozoologi ni kalau orang putih dia duk kaji ni Bigfoot. Di sebahagian culture apa tu chupacabra tu, iaitu binatang ataupun makhluk yang menghisap darah goat, darah kambing dipanggil. Itu semua tu kriptozoologi. Mungkin kalau kita di alam Melayu ni naga tasik Cini kot. Kan? Orang kata ada naga. Dalam tasik Cini tu ada naga. Sampai kesudah kita tak jumpa naganya pun, kan? Sampai kesudah Bigfoot itu kekallah dia sebagai benda yang paranormal. Antara lain dalam pembahagian kepada apa nama paranormal ni, bidang-bidang dia tu. Tadi kriptozoologis, kemudian dia panggil ufologi, daripada UFO. Ini pok-pok yang agak obses kepada adanya makhluk asing, alien yang hidup di planet Marikh lah dan sebagainya tu. So dia kaji UFO sampai kesudah pun kita pun tak tahu ada ke tak ada dah. Maka dia paranormal, benda yang tak boleh nak dibuktikan secara saintifik, hanya orang cakap dan sebagainya. Antara lagi kita dah sebut hantu tadi, ghost hunting kita dah sebut, ufologi, kriptozoologi ni. Apa nama, satu lagi saya nak tambah hari ni pada Perkampungan Sunnah 2023.
Yang termasuk dalam paranormal ni, saya bubuh konspirologi. Ni pokok ni yang ramai sangat duk bahas tentang Imam Mahdi ni. Dah disebut oleh Dr. Rora pagi tadi kuliah subuh. Tak pasal-pasal dah anak raja tu dah jadi Mahdi dah. Ini pokok konspirologi. Konspirologi ni pokok yang percaya di sana adanya konspirasi, iaitu secret punya ialah secret punya ni untuk bertujuan buat jahat. Termasuknya hak pokok yang suka bab-bab inilah bab-bab akhir zaman ni. So bab-bab akhir zaman dan sebagainya, duk sibuk Mahdi siapa, Mahdi itulah, Mahdi inilah. Dia duk sibuk Dajjal tak Dajjal, Dajjal tak Dajjal, yang seolah-olahnya dia teringin hidup zaman tu. Kita ahli sunnah, orang mengajar, para ulama kita, bahkan agama kita mengajar, jangan bercita-cita nak hidup di zaman akhir tu. Jangan, biar mati awal tak apa. Jangan bercita-cita nak jumpa Dajjal. Hak sebahagian orang jumpa Hatta Ibn Mas'ud, apabila orang datang kepada dia, dia kata kita kalau jumpa, kalau Dajjal keluar, kita ambil kasut pam kopi tu. Ibn Mas'ud kata aku kalau jumpa dia aku lari. Itu Ibn Mas'ud, sahabat Nabi, tak teringin pun nak ada pada zaman itu. Ni pokok paranormal yang dalam bidang ni membahaskan benda itu seolah-olah teringin sangat nak hidup zaman Dajjal. So ini pokok paranormal. Paranormal sebahagiannya konon-kononnya ikut sunnah, merepek. Hak ni pokok yang jauh daripada sunnah Nabi. So di kita manhaj salaf tak mengajar begitu. So benda-benda ni semua saya golongkan dalam paranormal. Okey. Yang besarnya adalah yang melibatkan tentang ghost ni. Yang ghost tak ghost ni, ini juga adalah benda yang orang putih duk kaji tak. Orang putih duk kaji semua yang kita sebut tadi, benda Bigfoot dan sebagainya. Kenapa orang Melayu tak ada? Sebab orang Melayu bukan jenis mengkaji. Orang putih dia suka benda-benda orang itu dan dia buat kajian. Kalau kita tengok pula ni cerita-cerita dalam wayang Annabelle, Conjuring, semua tu didasarkan daripada cerita hak yang ni lah, ada paranormal ni, yang melibatkan pada tahun-tahun yang sudah-sudah tu. Maka mereka ni mengkaji dan mereka ada kamera dia orang dan sebagainya. So orang Melayu baru agaknya 2-3 menjak lepas dah tengok orang putih duk buat, dia pun teringin nak buat benda yang sama. So ini adalah paranormal dan juga termasuk sebagai itu contoh-contoh khurafat lah. Dan termasuk benda-benda ni semua termasuklah geng-geng hak yang melibatkan perubatan dan sebagainya. Hak yang ni nanti kita akan masuk dalam berikutnya mungkin kalau ada ruang. So kita sebut sikit tentang hantu-hantu ataupun pengkaji hantu dekat Malaysia ni. So saya rasa buat takat ni dulu. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar ataupun Ustaz KA yang kita biasa sebutkan. Berdasarkan takrifan ataupun istilah paranormal yang telah ataupun golongan-golongan yang tergolong, mereka tergolong dalam istilah paranormal ini telah disebutkan Al-Fadhil Ustaz KA tadi. Rentetan daripada itu, berkaitan paranormal ini ada kait dengan unsur kerohanian ataupun alam roh, kan? Jadi mereka terlibat kadang-kadang macam mencari hantu dan sebagainya. Mereka kadang nak berkomunikasi dengan alam roh atau makhluk halus dan sebagainya. Jadi sejauh mana kepercayaan mereka terlibat dengan paranormal ini boleh mempengaruhi dasar-dasar prinsip akidah Islam yang telah dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Khidir, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Anwar, tuan-tuan puan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustaz Khairul Anwar dia dah spark perbahasan tu, tangan diketak macam ni. Pasal dia sebut tentang apa tadi, konspirologi. Dia jadi geram.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi tuan-tuan dah dengar bila orang kata paranormal itulah bidang-bidang yang dikaji. Kalau kita nak ulas balik tadi, orang Melayu dalam bab pengkajian binatang ni dia cuma ada, kalau tadi naga tasik cini tu. Kalau nak canggih sikit lagi dia ada Puteri Gunung Ledang. Kan? Kemudian yang konspirologi tadi tu, yang tu baru je ni. Dia baru rasa nak duduk di akhir zaman tanpa meneliti dan mempelajari bagaimana interaksi salafus salih terhadap hadis-hadis akhir zaman. Obsesnya itu sampai segala-gala yang ada di dunia ini adalah perancangan Illuminati belaka. Segala-gala yang ada atas dunia ni, mata wang naik, mata wang turun, yang tu jadi, oh semua di belakang tu macam ada satu orang je pegang remote control, tanpa dia menyedari yang menjalankan, mengatur cara seluruh alam ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cuba meletakkan kuasa-kuasa kunun-kununnya tangan-tangan gaib ini seakan-akan mencatur dunia, yang sebenarnya adalah akibat kejahilan golongan yang obses yang macam ini. Akhirnya dia menjadi fitnah kepada orang-orang yang belajar agama atas kejahilan yang macam itu. Sikit sebab tadi Ustaz K dah sebut tentang Al-Mahdi. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah berbeza daripada Syiah dalam bab Al-Mahdi. Sikit Ustaz K Ustaz K masuk. Sila. Yang obses tunggu Al-Mahdi ni Syiah dan golongan-golongan Al-Mutasawwifah, geng tarikat-tarikat. Hak tu yang obses tunggu Al-Mahdi, pasal tu dipanggil Al-Mahdi Al-Muntazar, Mahdi yang ditunggu. Ahli Sunnah wal Jamaah dia tak tunggu Al-Mahdi. Mahdi itu akan muncul pada tiba masanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Syiah berpegang bahawa Al-Mahdi yang dinantikan itu daripada keturunan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang bahawasanya Al-Mahdi itu adalah daripada keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Fasyattani bainahuma. Tajuk tu simpan, buat balik, abang nak berasak dalam Facebook, lawan yang tu. Boleh? Baik, kembali kepada tadi soalan tentang aspek utama bagi orang Melayu bila sebut paranormal ini ialah banyak berkaitan dengan hantu. Kepercayaan tentang hantu. Kepercayaan tentang hantu ini pula saya rasa ramai di kalangan kita, bukan kata orang Melayu saja, bahkan seluruh tamadun dunia mengaitkan hantu itu dengan apa? Siapa dia? Orang mati. Betul tak? Daripada kecil kalau berjalan orang cerita hantu, hantu kubur. Hantu kubur, hantu. Kalau tak percaya, kalau siapa-siapa yang pernah sekolah asrama apa semua, dia akan kata malam-malam dia akan dengar bunyi tentera Jepun berkawan. Betul? Sebab situ kawasan orang mati kena potong kepala. Dari sudut sejarah dan fakta pun dah tak kena dengan cara faham. Kalau ikut sejarah Jepun ke tanah Melayu, kependudukan Jepun ke tanah Melayu, yang kerat kepala ni Jepun, yang kena kerat kepala tu Cina dan Melayu. Tapi yang mereka jumpa hantu tu yang tak ada kepala, tentera Jepun. Betul tak? Itu cara fikir yang abnormal. Tadi kita paranormal, dia ada abnormal. Tak normal cara fikir yang macam tu, tak kena. Tu kita suruh mengaji. Mengaji bukan mengaji agama saja, mengaji sejarah. Yang tu. Yang keduanya, bila dikaitkan dengan makhluk hantu ni tadi, dikaitkan dengan orang mati, kita seakan-akan mengabaikan hadis-hadis tentang alam barzakh. Hadis tentang alam barzakh menceritakan orang yang mati itu duduk di alamnya. Dalam hadis riwayat Ahmad menceritakan tentang apabila seorang itu mati, in kana salihan, kalau dia itu orang saleh,
dia akan duduk di dalam alamnya itu nanti. Dibukakan baginya pintu menghala ke syurga, ditiupkan bayu daripada syurga yang sangat indah, yang menyebabkan dia tak akan pergi ke mana, kerana itu keindahan alam barzakh. In kana talihan, kalau kata jiwa itu orang yang talih, tidak beriman, tidak saleh, maka di situ pada hari dia dimasukkan ke alam barzakh itu, dia akan diazab dengan azab kubur. Sabit hadis tentang azab kubur ini secara mutawatir maknawi. Jadi antara dua situasi itu, bila harinya orang yang mati nak patah balik hidup ke dunia, bila tak ada. Tetapi dia berangkai kepercayaan orang mati, orang yang duduk di alam barzakh boleh berinteraksi, boleh muncul kembali ke alam dunia, telah membawa kepada begitu banyak khurafat dan tahayul. Ada sebahagian, kita katakan, kebiasaan masyarakat. Saya ingat dulu mungkin zaman-zaman sebelum merdeka, kot zaman filem hitam putih ada, tapi rupanya zaman-zaman moden, bila ada sebahagian segelintir masyarakat kita, bila buat kenduri, dia akan buat satu hidang khas untuk Tok Nek. Tok Nek mai makan sekali. Tok Nek mai makan sekali. Hidang tu jangan dah siapa nak cucu mai usik, dia biar macam tu. Dia berkata bukti Tok Nek mai makan, makanan tu bagaikan disentuh, dia jadi basi. Memanglah basi, biar sehari semalam ayam macam tu, basilah dia pun. Tu suruh mengaji sains tak mau, duk anggap ilmu sekolah. Lagi akan anggap pada hari-hari sekian roh akan datang, melihat, menyapa, tegur. Lalu daripada situ orang buat commercialize, buat filem. Kalau orang itu mati dibunuh, pembelaan tidak dibela lagi kematiannya, dia akan muncul hidup jadi orang lain. Dia akan hidup masuk dalam mimpi untuk bagi settle semua kes dia. Kan bercambah drama Korea, drama India, drama orang putih, semua dah dikomersialkan. Dan itu yang dimomokkan, itu yang ditonton dan dilihat oleh setiap lapisan masyarakat. Kita tak ceritalah orang lain tu memang dengan pegangan dia macam tu dah asal. Golongan dia panggil wathani, paganism, yang percaya dewa-dewa, yang tu memang pegangan mereka dah. Tapi bagi orang yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bila dia tengok yang tu, itu yang masuk dalam kepala. Maka sepatutnya untuk mak dan ayah, ialah kalau nak kata sekat tak bagi tengok benda tu duduk depan handphone boleh tengok dah, perlu dimasukkan dengan elemen pengajaran bahawasanya itulah antara kesesatan akidah yang ada. Bila mak bapa tengok sekali dengan anak-anak, terangkan orang mati dia takkan hidup balik jadi manusia. Orang mati akan berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, akan berhadapan dengan naim, nikmat akhirat, nikmat alam barzakh dan ataupun azab alam barzakh. Yang tu, itu realiti, itu fakta yang perlu ditegaskan, itu jadi trust. Baik, kemudian orang akan bincang, habis tu yang orang nampak macam-macam, dok ada lintah dan sebagainya. Maka yang itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebutkan kepada Adam, Hawa dan Iblis, ihbitu. Allah Taala kata turun kamu semua jami'ah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kamu Adam, Hawa, Iblis, ada tempat tinggal kamu di dunia, dan diberikan dengan kenikmatan kehidupan sampai hari kiamat. Maknanya kehidupan kita di dunia ini, selain daripada segala tumbuhan, segala binatang melata yang ada, kita berkongsi hidup dengan anak keturunan iblis. Itu yang dipanggil jin. Wa khalaqal janna min marijim min naris samum. Wa khalaqal janna min naris samum. Allah Ta'ala kata Allah ciptakan jin min naris samum, daripada api yang sangat panas.
bangsa tu yang duduk sekali dengan kita di dunia ini, dan bangsa itu tidak kelihatan. Dia hanya boleh dilihat apabila dia berupa. Bila dia berupa, baru kita boleh lihat dia. Antaranya yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi antara Abu Lubabah dengan Abdullah bin Umar, bila nampak buka pintu, nampak ada kulit ular depan rumah dia. Ibn Umar kata faltamisuhu waqtuluhu, pergi cari, disuruh budak-budak dia pergi cari ular tu, bunuh. Abu Lubabah kata Nabi SAW larang daripada bunuh jin rumah, jin yang duduk dalam rumah. Daripada hadis itu, ulama sebut apabila melihat ular dalam rumah, jangan terus bunuh, melainkan kena bagi warning dulu. Kerana barangkali ular itu ialah jelmaan jin. Tapi kalau dah bagi warning memang dia ular macam tu, bunuh lah, takkan nak biar pula. Itu cerita dia. Dia ada disiplin di dalam bab kemunculan ular di dalam rumah. Tapi kalau rasa-rasa tak berani nak bunuh, sekarang kita buat apa? Panggil Jepam. Senang cerita. Jangan duk cuba sendiri. Baik, jadi dari sudut kalau disebutkan tadi hubungan dengan makhluk halus, yang ada kita dah tolak tepi, tidak ada kaitan dengan arwah orang mati, tak ada kaitan. Tuan-tuan tahu tepi dah. Tak padan mengaji Quran, tak padan beriman dengan hadis Nabi, duk sangka orang mati jadi hantu. Yang jumpa selalu tu ialah jin. Kita kongsi hidup dengan jin. Dan Nabi SAW terangkan kepada kita dalam beberapa hadis, antaranya ialah doa masuk dalam tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah aku berlindung dengan engkau daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Ulama kata pasal dalam tandas itu tempat lepak jin. Kemudian ada larangan Nabi SAW daripada salat di kandang unta. Maka kata Syekhul Islam dan juga ulama yang lain, kerana larangan tersebut kandang unta itu adalah tempat tinggal jin. Ada larangan untuk daripada salat di zabbalah, di tong sampah, pasal di kawasan itulah kawasan jin. Jadi tempat yang najis, tempat yang kotor, tempat yang ada spesifik yang Nabi sebut, itu tempat tinggal jin. Bila dah itu tempat tinggal dia, tak payahlah pergi gatai, pergi kacau pula. Lalu tempat itu berlindunglah dengan Allah Ta'ala. Tapi bayangkan bagaimana bisikan hasutan syaitan ini kepada manusia yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada di kalangan manusia ini yang minta berlindung dengan kalangan jin, lalu jin itu menambahkan untuk orang-orang ini kesesatan dan kemusnahan. Maka bagi manusia, bila dia berjalan, katalah dia berjalan dalam hutan, dia nak masuk, kalau orang dulu masuk keluar pergi memburu, orang zaman moden sikit dia keluar pergi masuk tebang balak. Orang yang kemudian sikit dan sekarang ni dia pergi hiking, pergi naik bukit apa semua kan. Bila sampai tempat-tempat tertentu, kalau ada petua untuk minta lindung dengan penunggu itu, bacakan kepadanya ayat Allah Ta'ala tadi. Memang ada manusia yang minta berlindung dengan jin, dan jin itu menambahkan kemusnahan dan kerosakan kepada manusia, bukan dia lindung. Kita hanya boleh minta perlindungan daripada jin dan syaitan ini ialah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal tu tuan-tuan, petua, kalau orang tanya petua, bagi sebahagian orang yang ada gangguan, dia kata tak selesa, bagi orang mungkin sampai kena kerasukan dan sebagainya, itu pun tajuk aspek paranormal. Ustaz Khairat Anwar dia duduk di hospital, jadi dia tahu, nanti dia terang perubatan dengan benda tu pula. Katalah kita dok rasa ini ada kaitan gangguan dan sebagainya, benda yang pertama sekali tu saya dok cuba nak kata, tolong scan set di kenapa. Tak payah scan tu, pasal bila scan dia akan buka ruang
buka ruang untuk bisikan kemusnahan, kesesatan. Mula duk rasa. Dan bila scan, ni ada orang marah pula ni, dia buka ruang untuk komersialisasi. Nak apa komersial? Commercialization. Ada orang nak, itulah dia cari makan dia, tukang scan. Tak payah pergi hospital dah scan. Gini nanti marah lah. Dia benda tu tak payah scan. Kalau kita rasa ada gangguan syaitan, Quran ajarkan kita, Nabi ajarkan kita, berta'awudlah, mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat isti'adzah tu pun kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Simple je ajaran tu, itulah ajaran Quran, itulah ajaran sunnah Nabi. Tapi bila kita diganggu, kita lupa nak baca yang tu. Duk sebut fikir nak baca. Betul kalau ingat ayat Quran yang panjang baca, yang panjang-panjang baca ayatul kursi, baca as-saffat 1 sampai 10, baca apa lagi? Baca al-Baqarah, baca dalam al-Baqarah ada beberapa ayat. Boleh kalau ingat itu, tapi kalau tak ingat ayat, nak buat macam mana ni? Nak kena panggil ustaz juga. Takkan a'udzubillah tu tak boleh nak baca. Dan bila kita baca a'udzubillah, kita dengan penuh keimanan dan keyakinan, aku berlindung dengan Tuhan segala-galanya, Rabbul Alamin. Siapa yang lagi besar? Maka dengan keyakinan yang macam ini, kita boleh cantas buang, kalau tak kata semua pun, sebahagian daripada kekarutan golongan yang obses terhadap paranormal ini. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu benda yang sangat asas yang saya kira perlu kongsikan dengan tuan-tuan. Nanti orang akan kata, habis itu boleh tak kami berinteraksi dengan jin? Dalam hadis, dalam ayat Quran dan dalam hadis menceritakan adanya interaksi manusia dengan jin. Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala kata, wa min, ada di kalangan jin ya'malu baina yadayhi, bekerja di depan jin, biizni rabbih, dengan izin daripada Tuhannya. Jadi yang bekerja untuk Nabi Sulaiman itu jin dengan izin daripada Allah Ta'ala. Dan itu Sulaiman seorang Nabi, bukan tok bomwa kampung kita, bukan uskun. Tahu uskun? Ustaz dukun, bukan yang tu Nabi. Waman yazgh minhum, dan Allah Ta'ala kata, siapa yang menyeleweng di kalangan mereka, an amrina, daripada arahan kami. Maknanya jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman dengan arahan Allah. Nudzikhu min azabis sa'ir, kami akan timpakan dia dengan azab daripada neraka sa'ir. Jadi jangan samakan, Nabi Sulaiman boleh interaksi dengan jin, takkan kita tak boleh. Itu konteks yang berbeza. Kita bukan Nabi, dan kita juga tak ada arahan Allah Ta'ala untuk jin taat kepada kita. Yang itu satu. Yang kedua, tapi adalah interaksi itu. Yang keduanya, Nabi pernah berinteraksi dengan jin untuk mendakwahkan jin, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu contoh yang ada. Bila kita berinteraksi dengan golongan makhluk halus ini, benda yang diajarkan ialah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kawan-kawan yang mengaji di Jordan, di Universiti Muqtah, saya belah man, di belah selatan Universiti Muqtah tu ada seorang syekh, pensyarah Dr. Amin Al-Butush. Dia pernah datang Malaysia. Dia kata, aku Islamkan jin lagi ramai daripada aku Islamkan manusia. Ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala bagikan kelebihan, dia boleh berinteraksi dengan menyampaikan risalah Islam. Bukan untuk dia jadi khadam. Jadi kalau kita nak berinteraksi dengan jin, tujuannya ialah untuk menyampaikan risalah Islam. Yang tu. Kemudian persoalan lain, boleh ataupun tidak untuk kita minta tolong dengan jin. Maka di sini ada grey area, ada satu benda yang sangat berbahaya. Untuk berinteraksi dengan jin itu, kita kata ada kemungkinan. Pengalaman manusia yang banyak memang boleh berinteraksi dengan jin. Cuma para ulama bincangkan, kalau kita baca fatwa Syekhul Islam umpamanya, memang disebutkan untuk berinteraksi dengan jin ini, sekiranya untuk perkara yang harus, maka dia harus. Sekiranya untuk perkara yang haram, maka dia haram. Yang tu dari sudut maqasid dia punya tujuan. Tapi untuk interaksi itu dia ada wasilah, ada cara. Maka pada cara itu satu perkara yang sangat perlu berhati-hati.
Kerana daripada cara itu mengubah situasi manusia, daripada dia sekadar berinteraksi bersembang macam dia cakap dengan kawan, dia bercakap dengan orang kan, ataupun dia situ sebenarnya mengabdikan diri kepada makhluk halus itu, jin tersebut. Kalau sampai kena buat upacara sembelihan, kena buat upacara pengorbanan, kena buat hantar ancak, kena buat hidangan bagi untuk panggil datang. Kalau cerita zaman kecil-kecil lu, Toyol Haji Dawam kena bagi ibu kaki isak darah ke ibu dia dari jari kaki, maka itu adalah ruang yang sebenarnya membawa manusia kepada waja'alu, untuk menjadikan lillahi syuraka al-jin. Orang-orang yang seperti ini dengan cara panggilan seperti itu menjadikan untuk Allah Ta'ala ini sekutu-sekutu dari kalangan jin. Wa khalaqahum, sedangkan Allah Ta'ala yang cipta jin. Jadi kerana itu tuan-tuan, interaksi manusia dengan alam jin bergantung kepada maksud satu, yang keduanya ia bergantung kepada bagaimana cara memanggil jin tersebut. Dan di situ adalah benda yang sangat berbahaya. Bukan semua orang boleh sewenang-wenangnya. Kerana itu, kerana apa? Pasal kita tak nampak jin, kita tak tahu yang mana saleh, yang mana tak saleh. Malaikat ada special case, kalau dia menipu kita pun kita tak tahu. Berbanding kalau dengan manusia, takkan manusia pun kita depan mata pun kita kena tipu. Jadi kerana itu sangat perlu berhati-hati. Kerana antara benda panggil jin ni tuan-tuan, saya ingat ada dua pengalaman, bukan pengalaman saya, dikongsikan zaman dulu. Satunya tuan-tuan boleh tanya saya bersamaha. Satu orang panggil ustaz, dia kelebihan ustaz ni dia dikongsi oleh semua golongan. Apa saja orang panggil ustaz. Bila dia mulakan jampi dia sebut a'udzubillah. A'udzubillah kan? Minasyaitanir rajim. Kan? Dia tukar rajim itu jadi rahim. Aku berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Rajim itu ditukar jadi rahim. Itu sifat Allah Ta'ala. Ditukar kok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim itu ditukar jadi rajim. Baru main jin dia. Yang tu kalau tak kafir nak kata apa lagi? Menisbahkan rejam kepada Allah Ta'ala, menisbahkan rahim itu kepada syaitan. Dah berapa ramai orang yang jahil tentang agama pergi jumpa dengan tok dukun, tok bomo, pantang sakit. Dia di Malaysia ni, kalau apa aja penyakit first kali orang cari bomo dulu kan. Orang kata ni mesti salah jin. Anak tak mau mengaji sekolah pun tak ada lain, ni mesti kena ada gangguan. Bawalah ayat pergi jumpa siapa-siapa pun. Kau ustaz sungguh satu pasal. Jumpa ustaz Khidir ke ustaz Kirano ke, gagah lah. Ini tak cari siapa-siapa. Kalau kena yang macam tadi, bapak segala jin dia panggil. Pasal itu sangat bahaya. Dan satu lagi tuan-tuan nak kena ingat, janji iblis kepada Allah Ta'ala ialah untuk menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat nanti. Ada satu kes di belah Kedah, lama cerita ni, saya pernah cerita ke tuan-tuan, sebagai mungkin pernah dengar. Satu orang perempuan, dia suatu ketika dia perempuan yang sangat istiqamah qiyamul lail. Istiqamah qiyamul lail. Sampai satu ketika muncul satu makhluk putih depan dia tengah pas jadah. Jelaskan kepada dia, oleh kerana kau sangat istiqamah dengan qiyamul lail, dengan tahajud, maka sampai kepada engkau satu makam yang kau perlu lebih ingat kepada Allah Ta'ala. Perlu lebih ingat kepada Allah Ta'ala. Kita bukan sangka dia akan kata lepas dia tak payah sembahyang kan. Dia tak suruh yang tu. Kalau kita tak payah sembahyang itu senang sangat. Oh yang ni syaitan. Dia kata nak supaya lebih ingat kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar dengan qiyamul lail tu, kau kena tulis lafzul jalalah, kulit kalimah Allah tu, tulis atas kertas kecil, gulung, masukkan dalam setiap lubang yang ada dalam tubuh kamu. Dia letak kat telinga, dia letak kat hidung, dia kemam kat mulut, dia letak kat pusat. Saat dia masukkan kertas dalam lubang faras dia pingsan.
dia kerasukan di situ, dia dikuasai oleh syaitan. Simple je, bukan sehari muncul dia, benda tu berulang. Kita panggil jin tu cari satu suasana yang sangat licik untuk akhirnya menguasai badan orang tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tadi Ustaz KA buka ruas tentang paranormal tadi, kalau untuk kita masyarakat Melayu khusus pada yang hantu ni tadi, dengan kita ada kesedaran dan kefahaman tentang bagaimana interaksi, betapa bahayanya berinteraksi secara sembrono tanpa asas akidah, kita akan jadi sesat. Jadi kerana itu jangan obses dengan tajuk paranormal. Kalau tuan-tuan bawa kereta, tiba-tiba nampak kot tepi jalan dia macam tu, nak kena takut ke? Tak payahlah takut. Isti'adzah, berlindung dengan Allah Ta'ala. Satu, itu tanda kita iman kepada Allah. Kalau dah dia duduk kat atas pokok, jangan lepas sergah, lepas jekah dia. Dia nak berehat tempat dia, yang pergi kacau dia malah kacau balik. Buat tak tahu, sudahlah, balik je lah rumah. Kan? Kalau masuk rumah yang kita rasa macam tak sedap, rasa macam benda tak selesa, buat nampak bayang-bayang apa kan, Nabi ajarkan rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah tidak akan diganggu oleh syaitan. Inilah masanya untuk kita beriman kepada kalam Nabi. Bacakan surah Al-Baqarah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, cukup setakat itu. Mudah-mudahan Ustaz Kiran akan sambung lagi lah insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan, begitu detail penerangan yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Abdul Rashid tadi. Tuan-tuan, ayat yang disebut oleh Abdul Rashid itu jangan kita amalkan pula, panggil jin tu. Takut ayat dia yang catat tu lagi dia amal pula. Baik. Untuk makluman tuan-tuan, Jabatan Mufti Negeri Perlis pada 1 Februari baru ni ada mengeluarkan fatwa, iaitu berkaitan dengan program berbentuk alam mistik seperti rumah hantu dan seumpamanya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan alam jin atau syaitan memang wujud dengan kehidupan mereka yang tersendiri yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Islam tidak menafikan kewujudan mereka, tetapi meminta supaya kita sentiasa berlindung daripada kejahatan mereka. Kita juga tidak disuruh untuk berlebihan dalam menzahirkan rasa takut kepada kejahatan mereka. Sebaliknya kita diajar untuk mengamalkan amalan-amalan soleh, sama ada dalam bentuk bacaan atau perbuatan yang dapat melindungi kita dari kejahatan mereka. Dalam masa yang sama, kita juga disuruh untuk mengelakkan daripada unsur khurafat yang menimbulkan kekarutan dalam kepercayaan sehingga kita mengandaikan sesuatu yang tidak wujud atau memberi mereka satu kuasa melebihi daripada apa yang Allah jadikan kepada mereka. Termasuk di dalam khurafat mistik tersebut ialah kepercayaan roh yang orang yang telah mati pulang atau berkeliaran mengganggu orang hidup. Maka justru itu fatwa Perlis mengharamkan program rumah hantu. Ini baru 1 Februari baru ni. Jadi kalau ada rumah hantu di dalam Perlis ni, mereka bakal diambil tindakan lah insya-Allah. Ustaz Khairul Anwar, berdasarkan apa yang telah kupasan detail daripada Fadil Datuk Abdul Rashid tadi, dalam berita ada dinyatakan golongan sekelompok orang muda berani untuk meredah rumah-rumah tempat-tempat seram untuk mencari hantu, terdorong oleh perasaan nak tahu lah dan sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya boleh apa kita nak katakan ataupun perbuatan mereka ini, mungkin di kalangan mereka ada yang tak ada apa-apa pun benteng, tapi mereka berani nak meredah. Dan di sana juga ada juga pengamal-pengamal perubatan. Mereka buat rakaman ini, mereka berinteraksi dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz? Menyambung apa yang telah kita nyatakan, ada sekumpulan orang macam disebut tadi lah, kerjanya cari hantu. Ada yang kerja cari hantu ni macam-macam orang. Sebahagian yang buat kerja cari hantu yang dia bawa kamera, bawa EMF apa benda, elektro lah dan sebagainya, bawa meter lah, bawa infrared. Itu semua telah dilakukan oleh barat, oleh orang-orang yang mengkaji hantu ni lah. Apabila mereka buat kerja demikian, tak ada apa pun sampai ke saat hari ini yang boleh dibuktikan
daripada video yang mereka ambil hantu tak muncul pun. Yang kita duk tengok-tengok tu apa dia? Tiba-tiba dia terkejut. Dia terkejut, kita terkejut. Dah. Itu je lah. Lepas tu tiba-tiba ada tengok dalam kamera ada macam cahaya lintasan. Semua orang Melayu ni satu hal lah. Orang Melayu ni bukan buat kajian. Orang putih buat kajian dan orang depa juga bantai benda tu. So bila mereka buat kajian dan sebagainya, apabila menggunakan semua kamera, alatan-alatan yang digunakan untuk buat kerja ni semua tidak dicipta untuk merakan hantu Tidak dicipta untuk merakan hantu. Orang kita lagi parah. Dia pergi cari hantu, konon-kononnya nak tengok betul ada ke tak. Kau Islam ke tak? Kemudian macam Ustaz Rashid sebut tadi, hantu, definisi yang mereka buat ghost hunting, kefahaman mereka adalah orang dah mati tu. Maksudnya nyawa-nyawa yang dah mati berterbangan dan sebagainya. Maka itu yang melarat dalam setiap culture. Maka orang Melayu hantunya pocong, maka pakai kain kapan. Orang putih hantunya tak pakai kain kapan, hantunya pakai coat and tie, pakai bow. Di negara Cina hantunya nak nampak hebat sikit, tentera raja tu, pakai topi yang tu, okay. Tampal kuning stop, buka kuning jalan. Tak ke bodoh namanya. Maka kita duk kejar hantu pun gelak, dia pun jadi bahan hiburan dia je. Maka benda ni semua tidak berpijak pada alam yang nyata. Datang orang Melayu, uncle tu lah, uncle ni dan sebagainya lah. Termasuk yang jadi masalahnya orang-orang yang konon-kononnya nak berpakaian agama. Dia bukan ustaz pun. Dia tu dipanggil Tok Rimo ke, apa nenek Rimo ke, apa benda ke. Kemudian pakai kepiah ke, ada janggut sikit, pakaikan pelekat dan sebagainya, bawa kerih, kemudian tangkap hantu. Tak ada kerja. Ustaz kerjanya menyampaikan agama ke, ustaz tujuannya nak nunjuk hantu. Nak nunjuk hantu, ustaz, tak payah suruh ustaz. Orang lain dah banyak dah hantu dah ditunjukkan dah. Maka ada ustaz dulu masuk TV lagi, program television. Amai ustaz tu baca sikit ayat Quran semua. Okey, kau ketuk kat depan tu. Nampak tak ada mata merah? Nampak. Tak tahulah kawan tu nampak ke tak, kan? Kemudian ini adalah rumah kosong yang telah pun ditinggalkan berapa puluh tahun dan sebagainya. Sebelum tu kita baca sekian, baca pelindung diri lah apa-apa. Betul, tiba-tiba ada macam bunyi lompat, boom. Nampak? Tu kehadiran hantu pocong. So ini semua adalah membodohkan. Kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam Talbisul Iblis dalam bab karamah, bahkan dia ulang banyak tempat. Setan iblis yatamakkanu minal insan. Setan iblis dia menggoda ataupun dia apa istilahnya, yatamakkan minal insan, menguasai manusia ni ala qadri qillatil ilm, berdasarkan kurang ilmu pada orang tu. Lagi banyak ilmunya, lagi kuranglah iblis mampu untuk menguasai. Lagi kurang ilmu, lagi banyaklah setan boleh menguasai. Iblis tak mampu buat apa-apa. Kita sebab tu saya banyak dah 2-3 tempat dah saya buat program seminar alam mistik. So seminar alam mistik nak bagi tahu ni, marahlah geng-geng jampi dah tentu marah dah. So bila buat ni kita nak buat macam kalau tayar kita kena ada alignment dengan balancing. Otak orang pun kena ada alignment dengan balancing. So kita kena otak ni kita kena buat alignment sikit dan balancing. Dan kalau kita tak kena alam jin dan setan, kita pun itu yang datang macam-macam tu. Jin disebut dalam hadis tidak boleh buka pintu yang mughlaqah. Jin tu apabila kalau kita masuk rumah baca bismillah, tutup pintu, baca bismillah, jin tidak boleh membuka pintu yang dah tertutup. Jin tak boleh buka, kan Nabi suruh tutup malam-malam, tutup bekas. Jin tak mampu buat apa-apa. Tiba-tiba kita datang jumpa bomo, bawa ayam putih dan sebagainya. Kemudian nak suruh, suruh jin tu sembelih lah. Suruh jin tu sembelih.
Jin tu pun tak mampu nak sembelih ayam. Siapa lagi power? Kita ke jin? Orang putih buat kajian. Pada tahun 1978-76 telah mereka buat kajian. Orang-orang yang terpengaruh dengan paranormal ini, hasil kajian yang mereka buat, pertama, poorly educated. Orang yang tak ada education, sangat lemah education. Yang kedua, orang yang ada masalah sosial, kedudukan dalam kehidupan sosial dia ada problem, maka tendensi untuk dia percaya kepada paranormal tinggi. Berikutnya, low cognitive ability, kurangnya daya kognitif. Kalau itu daya fikir kurang. Low IQ, lemah IQ. Lack of science education, lemah tak reti ilmu sains. Pergi hospital. Ustaz Rashid dah sebut hospital, nak cerita hospital lah. Hospital, makcik cleaner yang nampak dulu, bukan nurse. Makcik cleaner nampak dulu hantu. Makcik cleaner cerita dengan nurse. Maka nurse ni pun yang ada sikit hantu juga dalam otak dia, percayalah. Yang makcik cleaner ni nampak budak, tak tahulah dia nampak budak. Makcik si nampak ada budak lari kat pintu belakang tu, pintu mana belakang. Kemudian nurse pun sebar. Makcik cleaner sebar makcik cleaner, makcik cleaner sebar pakcik cleaner. Maka semua orang pada waktu itu, semua orang nampak hantu budak. Semua orang nampak hantu budak. Kenapa? Hantu tua dah tak ada. Hantu tua dah tak ada, rehat. Buat kanak-kanak. Hantu kena buat kanak-kanak. Bilik ward belakang sekali bilik ward. Kalau nurse itu ada tendensi juga ada masalah-masalah ni tadi, maka cerita tu akan datang dari nurse yang masalah ni tadi. Dia cerita kepada nurse, nurse cerita. Maka bila ceritanya, maka hantu yang diceritakan dalam satu hospital, hantu yang sama. Tak gitu. Low IQ, lemah IQ, lemah education. Ustaz, boleh tak datang ke ICU ni? ICU lah banyak kes. Sebab ICU ni macam-macam patientnya, semua tak boleh gerak, semua terkati. So nurse pun tak habis semua. Nurse nampak ada hantu bawah katil lah. Nurse nampak ada lembaga hitam baring sebelah patient lah. Ini masalah. So ini masalah yang berlaku. Kita datang jumpa makcik terketul-ketul, ustaz boleh tak baca jampi sikit. Makcik tu pun tak tengok kita. Kita pun buat senyap. Makcik ni saya dah baca. Saya tak baca pun. Makcik saya dah baca dah ayat ni, dah akad air ni. Nanti makcik minum lah. Dia pun terima kasih lah ustaz. Esok pagi saya datang. Macam mana? Lepas ustaz jampi air tu, tenang sikit. Itu saya yang buat sendiri. Saya buat sendiri dekat patient saya. Itu hospital cerita hantu sangat banyak. Sikit-sikit mulalah ustaz dipanggil. Sama lah macam sekolah hantu Jepun tadi tu. Semua sekolah mesti ada hantu Jepun. Sekolah saya juga hantu Jepun. Tak ada hantu India. Kerana tempat tu banyak India. Semua hantu Jepun. Low IQ, education lemah, tak faham sains, ilmu sains kurang, apatah lagi ilmu agama. Ni orang kita ni bunyi guli biasa dah. Bunyi guli kan, orang semua dah jawab dah bunyi guli. Kita apa-apa pun pergi tengok. Kata kuncinya pergi tengok. Kalau you tak tahu, you akan banyak benda merepek. Tapi kalau you tengok dan you tahu, gitu jawapan dia. So bunyi guli dan sebagainya tu, tengok ada tek bunyi guli. Kan dia tak ada apa pun, tak ada kerja, jin pun tak main guli lah. Jin tak main guli. Kemudian malam-malam jumpa ada dengar suara apa? Suara macam mengilai. Suara hantu, orang Melayu panggil langsuyo lah. So mengilai-ngilai. Rupanya kalau pergi tengok, sebenarnya musang beranak. Musang beranak dia akan bunyi macam tu. Dia akan bunyi macam budak menangis tak menangis, merengek tak merengek. So tengok, pergi tengok. Takut memang hantu lah. Tapi kalau kita dah tengok, maka percayalah, rupanya bukan hantu. Kerana iblis dan setan tidak diturunkan oleh, tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk jadi hantu pocong. Dia tidak diciptakan untuk jadi langsuyo.
So hantu balik kepada culture Melayu, hantu begitulah. Kenapa perempuan banyak jadi hantu? Sebab nampak seram. So perempuan yang rambut gebang, laki tak seram. So hantunya banyak perempuan. Orang putih hantunya pakai baju pengantin yang tutup tu. Nampak seram sikit kan? So itu yang berlaku masyarakat itu. Kalaulah paranormal ni tadi, benda normal kita boleh buktikan secara saintifik. Orang putih kalau dia ada masalah apa-apa ke hospital, dia ada masalah apa, dia suruh technician pergi tengok. Orang Melayu suruh ustaz tengok. Ustaz mana reti wiring? So bila ada apa-apa bunyi dalam dinding ke apa benda ke, depa panggil technician, tengoklah dalam dinding tu ada apa. Orang Melayu dah. So ini yang berlaku masyarakat kita. Hantu dan tak hantu tak ada. Oleh kerana itu, orang yang tinggi education, orang yang IQ-nya tinggi, orang yang ilmu agamanya tinggi, tak ada isu ni. Dia tak ada isu ni. Orang yang semua masalah hantu tak hantu tu, percayalah, semua kes yang saya jumpa itu tak ada kena-mengena pun dengan jin. Bukan kita nafikan 10 kes yang kata histeria jin 9 kes tidak jin, 1 mungkin jin. Betul, 9 dah. 9 ni bercerai dengan laki dia, hak ni anak dia mati, hak ni bapak dia buat perangai tak elok, hak ni duit, hak ni laki kahwin 2, hak ni masalah kehidupan. So bila masalah kehidupan, maka dia kepada psikologi. So ini yang jadi orang yang berpengaruh dengan paranormal duk pergi rakam tak pergi rakam. Tak ada apa satu video pun yang nampak hantu. Melainkan ada beberapa sebelum perkampungan sunnah ni, ada yang ustaz seorang tu, dia buat video dengan mamat yang duduk atas mana, nampaklah ada benda putih belakang tu tak. Itu satu video ada benda putih lalu. Yang dulu tengok ada Indonesia keluar, nampak hantunya berjalan kan. Agak-agak hantu ke tak? Tak ada. Kita boleh nampak hantu tak? Khilaf ulama. Al-Quran kata kan, dia nampak kita, dia dan kabilahnya nampak kita. Min haitsu la tarawnahu, dan daripada keadaan kamu tak nampak dia. Maka kita tak nampak jin, jin nampak kita. Sebab itu Imam Syafi'i kata, kalau siapa mendakwa dia nampak jin, jangan terima penyaksian dia. Itu kata Imam Syafi'i. Walaupun secara umum ahli sunnah menyatakan bahawa jin Allah Ta'ala bagi dia kemampuan untuk berbentuk. Maka dia boleh berbentuk orang, mungkin dia boleh berbentuk binatang, dia boleh berbentuk anjing hitam, ular dan sebagainya. Maka pada ketika mana dia membentuk, maka dia boleh dilihat. Maka dilihat bentuk ular tu lah, dilihat bentuk anjing hitam. Apabila sampai kepada ayat yang tadi tu merujuk kepada apabila dia dalam bentuk asalnya tidak akan dilihat, tak boleh tengok. Allah Ta'ala buat demikian. Maka kalau you dakwa you nampak jin, mesti I pun boleh nampak. Kan? Ustaz nampak tu, Ustaz tu atas almari tu, atas almari. Saya tak nampak pun. Maka hantu tu dalam kepala dia, bukan atas almari tu. Hantu tu dalam kepala otak dia. Maka apabila benda ni kita dapat tune dan buat alignment dengan balancing, maka benda-benda ni tak akan jadi. Ni nipu semua ni. Bila disebut tentang jampi tak jampi ni, Ustaz Rashid sebut tadi scam. Ni semua khurafat ni. Khurafat penjampi. Marah nak, siapa nak marahlah. Ni terutama klinik-klinik jampi lah. Kata Syekh Qaradawi, antara bid'ah paling teruk zaman sekarang klinik jampi. Qaradawi kata rahimahullah, dah meninggal dah pun, antara benda bid'ah paling besar zaman kini adalah buka klinik jampi. Klinik jampi. Ada seorang staff ICU dekat hospital tempat saya kerja. Dia kena ni macam ni lah, nampak lah kerusi bergerak lah, ke benda lah semua. Jumpa ustaz dah lama dah. Jumpa ustaz hilang kejap. Ada balik jumpa ustaz jampi lah maksudnya. Jumpa kita kejap je, settle sampai ke hari ini dah makan belah tahun, elok sihat setelah dibuat alignment dengan balancing otak dia tu. Yang dia jumpa ustaz jampi tu bertahun-tahun tak settle. Ni scan ni tadi. Scan.
ada 99 ekor jin kat engkau. Yang kawan ni bawa kawan dia je, bukan dia kena jin, dia tolong bawa kawan. Bila dia tolong bawa kawan pergi jumpa ustaz ustaz kata, "Mai kita scan kau sekali lah." Buat apa? Mana lah tahu kau ada. Dia pun scan. Elok dia scan kawan yang tak ada apa-apa ni, tak ada apa-apa. Maka bermulalah daripada episod Ustaz Jampi ni, kawan ni tadi kehidupan dia mula dikacau. Sebab Ustaz Jampi punya kerja. Ni, benda ni duk scan tak scan ni, benda ruqyah tak ruqyah ni macam kita kata tadilah, kita kena balance lah. Ruqyah bukan kita nafikan dah, tetapi Imam Malik rahimahullah telah pun diberitahu kepadanya, "Wahai Imam, ada orang ni menjampi satu orang, maka hak ni dia kata ni ada ain, hak ni kena sihir, hak ni kena mas, kena istria." Apa kata Imam Malik? Imam Malik kata, "Bid'ah, bid'ah, bid'ah." Min aina laka hadha? Mana dia tiga-tiga ni dalam Quran, kata Imam Malik. Mana dia dalam Quran? Mana dia had ain yang kau kata, yang kau scan ada ain dalam Quran? Imam Malik kata bid'ah dan bid'ah dan bid'ah. Itu imam kita, imam-imam kita. Agama Islam sebelum ada masa lagi kan? Agama Islam sebelum kedatangan Islam, orang macam-macam jahiliah buat. Pergi ke lembah minta tolong dengan jin. Apabila nak minta lindung dengan jin. Nabi datang, Nabi dah bersihkan benda ni dah. Sehingga Nabi kata apabila adanya orang tersadung tu naik, ta'isa syaitan, kalau gitu celaka benda setan. Kata Nabi kata apa? Jangan kata ta'isa syaitan, kata bismillah. Katalah puji Allah subhanallah ke apa ke. Kerana apabila kamu mengatakan ta'isa syaitan, ta'azama, setan tu lagi besar daripada rumah. Sebab kita bagi kredit dekat dia. Macam budak lah, kita agak budak, budak tu seronok, budak seronok, macam tu lah. Jin dia kata aku buat, alamak besar kan. Jangan buat macam tu. Kata subhanallah. Apabila kata subhanallah, kata bismillah, maka syaitan tasaghara, syaitan lagi kecil dari lalat syaitan. Apabila mimpi yang baik, ceritakan. Bila mimpi buruk, jangan cerita. Sebab kita ni suka cerita benda buruk. Bila cerita benda buruk, benda tu bermain-main dalam otak kita. Maka bila dia bermain-main, dia itu nama hantu, menghantui. Itu nama hantu. Bila benda baik kita mimpi, ceritakan supaya dia seolah tafaul. Ni semua ni perbomohan ni. Duk scan tak scan. Kemudian ni kurafat pokok jampi. Lepas daripada dia scan, apa Ustaz Rashid kata, lepas scan dia buat apa? Ada Ustaz Rashid sebut tadi, komersial kan? Dia akan jadi komersial. Dia tambah satu lagi, dia akan bagi amalan kurafat. Engkau baca ayat ini pada setiap malam Jumaat selama 5 minggu. Bid'ah. Engkau ambil ayat Quran ini, kau baca pada setiap ni berapa banyak kali sekali-sekali. Maka dia tambah benda yang bid'ah, dia tambah benda khurafat. Benda tu Quran, ya Quran, tapi Quran tidak dijadikan untuk itu tujuan dia. Maka bila dia buat demikian, maka dia telah menambah benda-benda khurafat ni. Maka jangan apa-apa saja, pertama sekali jumpa doktor. Jika tak ada doktor, tengok fizikal semua okey, berikutnya engkau mesti ada masalah anxiety, kau mesti ada masalah ni. Jumpa kaunselor. Lepas jumpa kaunselor, minta kalau perlu, minta kaunselor tu refer kepada psikiatris. Kerana itu lompong-lompong yang orang kita tak mau jumpa. Yang itu yang menyebabkan hantu datang. So sebenarnya macam kita sebut tadi, bila kita faham alam jin dengan alam manusia ni, maka sebenarnya tak ada isu pun. Tak ada orang yang cerdik, faham sunnah, mengaji Quran sunnah, ada ilmu padanya, IQ tinggi, tak akan terlibat dengan benda-benda macam ni. Apabila makin lama kita IQ rendah, makin lama tak nak mengaji, makin lama mengaji pun dengan orang yang tak betul, maka akhirnya kita juga akan menjadi tak betul. Maka otak kita akan ditiunkan kepada benda yang tak betul, maka pergi paranormal. Maka semua paranormal, semua ni benda yang mengarut, kurafat dan sebagainya. Kalau ada orang sunnah yang terlibat dan benda bukan sunnah,
Maka maksud tak cukup mengaji lagi. Mengajilah, baca kitab tauhid, baca buku-buku akidah, dan berikutnya baca sunnah-sunnah Nabi. Tidak ada pun pada zaman Nabi orang kena histeria disebabkan jin. Tak ada. Ulama pun menyebabkan bahas dan ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Sebab benda tak berlaku zaman Nabi. Maka yang kata ada berdasarkan ayat riba, kama yatakhabbathu minasyaitan minal mas, itu pun ulama khilaf. Adakah setan boleh masuk ke setan tak boleh masuk? Kalau dia masuk, kadar mana yang dia boleh buat dan kadar mana yang dia tak boleh buat? Maka ini kalau kita faham, maka paranormal ini merepek saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada hak jampi tangkap jin. Kalau orang putih tu cerdik sikit lakonannya, kalau orang Melayu berlakon pun nampak bodoh. Kan? Betul, bawa botol lah aku benda semua. Oh, ada jin, nampak ada jin tak? Merepek. Engkau boleh tangkap jin? Lalat pun dia tak mahu tangkap. Jin pun dia nak tangkap. Nabi kata kalau boleh, kalau tidak mendahului aku akhi Sulaiman, akan ku ikat jin dekat tiang-tiang masjid. Tiang masjid Nabawi lah. Untuk apa? Bagi budak main. Bagi budak main. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, detail dan penerangan yang jelas daripada Al-Fadhil Ustaz KA. Jadi mengakhiri sesi kita pada petang ini, Fadhil Datuk, boleh bagi kesimpulan berdasarkan perbincangan kita dan mungkin nasihat untuk dibawa pulang oleh pendengar, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita nak simpulkan sikit, iaitu tadi kita dah sebutkan asas yang banyak berlaku, yang kita kata paranormal, yang berkaitan, yang menghantui pemikiran kita tadi, sama ada kerana sakit jiwa, sakit akal, ataupun kerana memang ada hubung kait dengan gangguan syaitan. Gangguan syaitan tersebut, dan gangguan syaitan itu juga ialah barangkali kita sendiri cari pasal, cari penyakit, ataupun ialah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita sebenarnya tidak keterlaluan. Barangkali ada orang kata ada pengalaman-pengalaman peribadi barangkali yang tak sama kot dengan yang panel sebut. Barangkali, wallahu taala a'lam. Dan para ulama pun memang berbahas tentang isu, cuma tak kisahlah, interaksi manusia dengan jin itu, oleh kerana kita tak nampak jin, melainkan bila dia berupa dengan makhluk yang lain yang kita boleh nampak dengan zahir, maka kita kena letak sempadan yang jelas supaya kita tidak terpedaya. Bila kita terpedaya, nanti di akhirat bangkit kita salahkan jin juga, kita salahkan. Ada ayat Al-Quran tentang manusia ini menyalahkan syaitan, salahkan jin. Jin kata qad da'autukum fastajabtum li, aku ajak aja, apa yang ikut. Jin sebagaimana sebut, tidak ada kuasa ke atas diri manusia. Kan kalau ni cerita hak geng-geng duduk asrama, ustaz-ustaz ke wadah-wadah perkara, kalau ada yang kerasukan, sama ada panggil doktor, kaunselor, tenangkan. Sebahagian tu memang penyakit-penyakit jiwa yang macam itu. Kalaulah kata betul memang ada dia nampak benda-benda gangguan dan sebagainya, mohonlah, ajarkan untuk bermohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Ajar yang tu. Lazimkan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita baca pengalaman peribadi perawat-perawat seperti Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan sebagainya, benda yang diajarkan pertama sekali ialah membetulkan tauhid dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asas menyelamatkan kita daripada sebarang bentuk gangguan. Boleh tak? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkongsian yang seketika ini kita ambil tadi sebutkan, makin kita lemah pemikiran, makin kurang ilmu, makin senang untuk kita digoda, makin senang untuk kita dirasuk kerasukan itu. Syaitan tidak ada kuasa kepada manusia, maka kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada segala gangguan yang macam itu. InsyaAllah kita akan selamat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada petang ini dan seluruh program ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi dan kita rahmati oleh Allah, berakhir sudah sesi forum kita pada petang ini. Sekali lagi saya mewakili pihak penganjur mengucapkan jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Khairil Anwar bin Abdul Latif dan Fadil Datuk Abdul Rashid bin Idris sebagai panelis kita pada petang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengukuhkan pegangan akidah kita, meluruskan kefahaman dan menguatkan akal kita untuk kita mendepani cabaran-cabaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.